Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan kita bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran, insya-Allah. Untuk hari ini kita akan sama-sama melihat, mendengar dan membaca dari surah Al-A'raf ayat 188 hingga 195. Jadi insya-Allah yang teman-teman nak buka Al-Quran, silakan buka ke halaman 175. Yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Insya-Allah sekejap lagi kami akan bawakan ayatnya dengan jelas, ya, insya-Allah. Dan suka juga saya ingatkan di awal ini, esok merupakan pelajaran terakhir bagi surah Al-A'raf. Dan hari yang berikutnya kita akan masuk ke surah yang baru, ya. Alhamdulillah, sedar atau tidak sedar, kita sudah melangkah lebih maju ke hadapan untuk akhirnya kita sama-sama khatam Al-Quran. Boleh, ya, insya-Allah sahabat-sahabat. Saya doakan teman-teman diberikan istiqamah untuk sama-sama kita dapat belajar sehingga akhir, tamat dan khatam Al-Quran ini. Dan di kesempatan ini saya nak ambil kesempatan untuk menyapa semua rakan-rakan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang bersama daripada awal hinggalah akhir dan yang memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyemarakkan lagi pelajaran kita untuk kali ini, saya nak ajak teman-teman buat dua perkara. Bantu saya, kita dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh? Kerana apa? Kita nak tanamkan dalam fikiran kita bahawa mengaji Al-Quran ni sebenarnya mudah dan senang. Kalau kita duk fikir payah, susah, nanti
proses pembelajarannya juga akan jadi payah dan susah. Jadi kita komen dahulu mudahnya mengaji Al-Quran. Dan yang kedua, saya nak ajak sahabat-sahabat, marilah kalau kita sendiri nak bantu ajar pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga ataupun kawan-kawan kita mungkin tidak ada kemampuan itu. Jadi oleh itu, kongsikan rakaman pelajaran kita ini dengan mereka, dengan tag mereka ataupun share di wall kita masing-masing. InsyaAllah boleh ya, bantu saya. Kita tekan button share dan dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Baik, semua dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up? Dan jom kita lihat kepada bacaan isti'azah. Teman-teman yang dirahmati Allah, pastikan Hamzah dan Ain ini diberikan perbezaan yang jelas kerana makhrajnya tak sama. Hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong, Ain makhrajnya di tengahan kerongkong, Zal di hujung lidah. A'udzu, zu, bukan zu, jadi huruf zai nanti ya, zu. A'udzu billah. Dan lafaz jalalah ni dibacakan nipis, bukan billah, itu tebal. Salah yang betulnya billah, 2 harakat. Himinasyaitan, ta dengan 2 harakat. Nirrajim, dan di akhir baru masuk mim. Jangan masuk awal jadi nirrajim, tak betul ya. Ataupun diwaqafkan dengan 1 harakat, nirrajim, juga tak betul. Mestilah yang betulnya kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, jom kita lihat ayat 188 dari surah Al-A'raf. Qaf baris depan, lam bertemu lam, dia idgham di sini, terus masuk qaf baris depan di atas lam yang kedua. Qul la, dibaca 4 atau 5 harakat. Izhar syafawi di sini. Baik, di antara teman-teman yang mungkin tidak ingat, saya nak bagi tahu 2 perkara untuk kita mengingati izhar syafawi. Mungkin ada yang nak tolong tulis poin yang penting ini. Pertamanya, untuk kita mengingati hukum izhar syafawi ialah mim mati itu jika datang selepasnya selain daripada huruf ba dan mim, maka itulah hukum izhar syafawi. Itu yang pertama. Boleh ingat tak? Saya ulangi. Mim mati, mim yang ada tanda mati, datang selepasnya huruf selain daripada huruf ba dan huruf mim. Pertama. Yang kedua, kalau sahabat-sahabat tak ingat yang itu, boleh ingat dengan tengok huruf mim itu ada tanda mati asli dia tidak. Kalau ada tanda mati asli begini, mim mati yang ada tanda mati ataupun tanda sukun, maka itulah hukum izhar syafawi. Jangan dipanjangkan. Sempurna saja bunyi mim matinya. Qul la amliku li nafsi. Sebut saja terus masuk. Liku li nafsi. 2 harakat. Naf'au. Di sini tanwin bertemu waw. Daripada naf'an, bila bertemu waw jadi masuk beserta dengung. Ataupun dalam istilah tajwidnya, idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung kada 2 harakat. Naf'au wala dharran. Baik, di sini hukum izhar halqi. Jangan dipanjangkan. Baik, teman-teman perhatikan betul-betul apa yang nak saya sampaikan di sini. Nampak tak ra ni tanwin di atasnya selari, atas dengan bawah. Inilah menandakan ianya hukum izhar halqi. Jadi kalau tak ingat huruf apa yang datang selepas tanwin itu, tengok barisnya selari. Maka jangan dipanjangkan. Berbeza dengan idgham bi gunnah. Nampak tak baris 2 di atasnya tidak selari. Atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Berbeza. Bukan kerana di sini ruangnya banyak jadi ditulis begitu, tidak. Dia ditulis begitu purposely. Memang sengaja ditulis dan dicetak begitu untuk memaklumkan kepada kita inilah hukum idgham bi gunnah. Dan beginilah Al-Quran Resam Usmani ditulis. Jadi sahabat-sahabat kena berikan perhatian. Naf'an wala dharran. Sempurna saja. Dharran illa. Bukan il. Jangan baca illa. Tapi bacalah dengan illa. Hamzah baris bawah bunyi i, bukan bunyi e. Ya? Illa 2 harakat. Ma 2 harakat. Sya 4 atau 5 harakat. Allah. Dan diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Jangan pula kita waqaf dengan Allah. Itu tidak sempurna. Mestilah Masya Allah. Baru berhenti.
Kemudian ada jim kecil ini waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh wasal. Kalau pilih untuk waqaf, terus ibtidak pada walau, muncungkan mulut. Walau kun. Di sini ikhfa hakiki. Apa maksud ikhfa? Disamarkan sahaja, jangan didengungkan. Jangan baca walau kun. Itu dia dengung. Dia samar saja. Walau kun. Dan jangan dibaca izhar. Walau kun. Itu bunyi izhar. Bunyi yang jelas. Salah ya. Di sini ikhfa. Ikhfa maksudnya disamarkan. Nak kata nun pun tidak. Ta pun tidak. Di tengah-tengahnya itu dengan kadar 2 harakat. Walau kuntu tu nak ke jangan lambat. Tu'a'lamul. Mim baris depan naik terus di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamar ya. A'lamul ghaibalas balas. Ba nak ke las jangan lambat. Lam baris atas terus naik di atas sin yang bertanda mati. Jadi hamzah wasal ini tidak dibunyikan. Las tak. Ada bunyi angin sikit. Bunyi hamas itu. Tak saur fa di hujung lidah. Saur dan ro-nya jadi tebal. Jangan baca sar. Tak betul. Yang betulnya saur. Sartu minal. Sartu minal. Nun baris atas naik di atas lam ini. Alif lam qamar ya. Alif lam qamar ya. Lamnya ada tanda mati. Minal khairi wa ma. Ri wa ma massaniyas. Massaniyas. Ya baris atas naik di atas sin. Di sini alif lam syamsiah. Sahabat-sahabat perhatikan perbezaan. Pada alif lam qamariyah, lamnya ada tanda mati. Macam ni. Nampak? Di sini, lamnya ada tanda mati. Di sini, lamnya kosong, tidak bertanda. Menandakan di sini alif lam syamsiah, lam tidak dibunyikan. Wa ma massaniyas su'. Akhirnya, hamzah ini diberikan tanda mati mendatang. Su'. Barulah berhenti. Dan kemudian in ana illa in ana. Terus masuk in ana. Jangan baca in ana. Tak betul. Kerana izhar halqi jangan dipanjangkan. Nun matinya ada tanda mati. Izhar halqi. Kalau nun mati yang tak ada tanda mati macam ni, ini jangan dijelaskan. Ini nanti saya beritahu macam mana bacanya. Ini jelaskan saja, jangan dipanjangkan. In ana illa. Nah, ini jangan dipanjangkan. Ini huruf zaidah saja yang ada bulat penuh di atasnya. Ini jangan dibaca ana illa. Tak betul. Jadi bacanya in ana illa nadhi di ujung lidah. Nadhiru. Daripada run jadi ru. Idgham bi gunnah di sini 2 harakat. Wa bashirul. Di sini pula idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Baik. Sahabat-sahabat ingat apa yang saya nak beritahu ini. Nun mati atau tanwin datang selepasnya huruf lam atau huruf ro, hukumnya masuk tanpa dengung ataupun dalam istilah tajwidnya idgham bila gunnah. Daripada basyirun jadi basyirul. Basyirul liqaumi. Di sini masuk beserta dengung, tanwin bertemu ya. Daripada qaumin jadi qaumi. 2 harakat. Yu'minun. Barulah waqaf sekurang-kurang 2 harakat. 4 atau 6. Di hujung baru masuk nun. Yu'minun. Jangan masuk awal jadi yu'minun. Itu salah. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Tarik nafas, insya-Allah kita baca bersama-sama. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Baru berhenti. Bukan berhenti belajar, berhenti waqaf di situ. Apa kata kita baca sekali lagi? Tarik nafas dahulu. Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu ya.
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. So far okay, boleh ikut? Kalau boleh ikut, boleh tak saya dapatkan komen? Seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak tanamkan perasaan seronoknya mengaji Al-Quran ini. Jangan seronok bila tengok cerita drama saja. Mengaji Al-Quran sepatutnya lagi seronok. Kerana yang kita belajar dan kita baca dan kita lihat ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang menciptakan diri kita dan ahli keluarga kita dan alam yang kita diami ini. InsyaAllah semoga ada keberkatan bagi mereka yang bersama-sama dengan kita belajar mengaji Al-Quran ini insyaAllah. Sebelum kita teruskan, saya nak ajak teman-teman, marilah kita niatkan bacaan Al-Quran kita ini. Jika Allah menerimanya, mohon Allah sampaikan juga, kirimkan juga pahalanya kepada kedua ibu bapa kita, pasangan kita, adik-beradik dan kawan-kawan kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Khusus bagi mereka yang telah meninggal dunia. Kerana apa? Kerana mereka yang telah pergi meninggalkan kita tidak dapat pulang ke dunia ini untuk melakukan amal ibadah. Jadi kitalah harapan mereka. Salah satu harapan mereka adalah kita, zuriat keturunan mereka. Supaya doa dan pahala yang kita kirimkan ini sampai kepada mereka. Semoga kubur mereka diluaskan seperti hamparan syurga. Dan semoga hamparan taman-taman syurga yang mereka diami sekarang ini menjadi petanda bahawa suatu hari nanti kita doakan kita juga dikurniakan syurga dan dapat bertemu dengan kedua ibu bapa kita dan ahli keluarga kita ataupun pasangan kita yang telah meninggal dunia hari ini di syurga Allah suatu hari nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Jadi insyaAllah kita nak teruskan pelajaran, tapi sebelum itu saya nak ajak teman-teman, boleh tak tekan button share dahulu, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman. Kita lihat ayat yang seterusnya. Huwallazi, di hujung lidah. Huwallazi khalaqakum. Baik sahabat-sahabat, perhatikan saya nak bagi tahu di sini makhraj perbezaan di antara kha dan qa. Ramai lagi orang yang masih keliru dua huruf ini. Saya yakin dan percaya. Kha ni di mana? Makhrajnya di hujung kerongkong. Kha, khi, khu. Khalaqa. Di ni pula qa. Kha, dengarkan betul-betul. Kha, qa. Kha, qa. Kha, qa. Jangan dengar saja, cuba ikut sekali. Baik, yang ni saya dah bagi tahu makhrajnya di hujung kerongkong. Baik, qaf ni pula makhrajnya di mana? Saya nak tunjukkan kepada teman-teman. Makhraj huruf qaf ialah pada pangkal lidah. Ini lidah kita hujung, depan, tengah, belakang. Ini pangkal di belakang ni, qa. Khalaqakum. Gitu. Ya, beza dia situ. Jangan baca dengan sama saja dua huruf tersebut. Dia ada beza dia, tempat keluarnya berbeza. Kemudian kaf baris depan bertemu mim yang kosong. Ini sebenarnya maafkan saya. Silakan. Minum air, siapa nak minum air sila. Baik. Di sini hukum idgham mislan saghir, mim mati bertemu mim, kum, kaf baris depan bunyi ku, bukan bunyi ko. Jangan baca khalaqakum tapi khalaqakum. Tapi jangan lupa dengungkan dua harakat kerana mim bertemu mim, hukumnya kena dengung dua harakat. Khalaqakum min. Jadi kum itu dengung dua harakat dan min juga dengung dua harakat. Kalau ini mim mati bertemu mim, ini nun mati bertemu nun. Hukumnya idgham bi gunnah, masuk beserta dengung dua harakat. Min barulah masuk nafsin. Ya. Selalunya yang dua harakat inilah kadang orang tak disiplin. Dia baca khalaqakum min nafsin. Itu tak betul. Maafkan. Tiba-tiba ini kata tekak. Baik. Khalaqakum min nafsin. Di sini masuk beserta dengung daripada nafsin jadi sin wahidatin. Hai, makhrajnya di mana? Saya bagi tahu sekali lagi. Semalam ada yang tanya, di mana perbezaan ha dengan ha? Ha di pangkal kerongkong, ha ni pula di pertengahan kerongkong. Hai.
wahidatin. Tiu masuk berserta dengung. Kalau kita masuk tiu masuk tapi dengung tak ada. Dengung ni apa dia? Dengung ni bunyi yang lahir daripada hidung ni, khayshum ni. Wahidatin wa ja'ala minha min idhar halqi. Sempurna saja terus masuk ha di pangkal kerongkong. Zawjaha liyaskuna ilaiha. Baru berhenti. Di sini afdalnya teruskan, tapi kalau tak sampai nafas boleh berhenti di sini ya. Di sini waqaf sili. Kemudian falam dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah, ma 2 harakat, taghasyaha 2 harakat juga di pangkal kerongkong, kemudian ha pedas di pertengahan kerongkong. Hamalat ada bunyi angin. Angin itu hamas itu. Hamalat hamlan. Ini idhar halqi. Sempurnakan saja. Tanwin bertemu kha. Hamlan khafifan. Baik, di sini pula ikhfa hakiki. Ini izhar halqi, tanwin selari, nampak? Ini ikhfa hakiki, tanwinnya tidak selari. Sedikit atas ke depan, bawah ke belakang. Apa tandanya? Di sini kena baca 2 harakat. Hamlan khafifan famarrat samar. Nak kata nun pun tidak, fa pun tidak. Di tengah-tengahnya dengan kadar 2 harakat. Khafifan famarrat. Ada angin itu. Rat bih. Kalau waqaf, ha itu diberikan tanda mati mendatang. Tapi kalau nak wasal, nak sambung, dia kena baca ha itu dengan baris bawah 2 harakat. Jadi maksilah qasirah. Famarrat bihi falamma. Itu kalau nak wasal. Tapi saya anggarkan mungkin ramai yang pilih untuk waqaf di sini dan kemudian ibtidak terus pada falamma. Lam itu sama seperti tadi, kena dengungkan 2 harakat dahulu wajibul gunnah. Ma itu dibaca 4 atau 5 harakat. As sa di hujung lidah. Sa. Saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat. Sa di mana makhrajnya? Yang baru bersama dengan kita. Mungkin sebelum ni yang selalu ikuti saya bagi tahu dah. Yang baru pertama kali ikuti saya nak bagi tahu. Sa ni hujung lidah ni, tip of the tongue, keluar di antara 2 gigi. Sa menyentuh 2 gigi di atas itu. As falamma asqalat. Baik, di sini lam baris atas bukan naik di atas ta. Lam baris atas naik di atas dal. Tapi jangan berikan pantulan. Asqalat da'awallaha rabbahuma. Lafz jalalah ni dibacakan tebal 2 harakat. Lain izhar halqi. Sempurna saja. Ataitana salihal. Salihal. Di sini idgham bila gunnah. Daripada salihan, bila datang lam kena masuk tanpa dengung. Salihan lanakunan. Di sini dengung 2 harakat. Naminash. Nun baris atas naik di atas shin. Di sini alif lam syamsiah. Lam tidak dibunyikan. Minasyakirin. Ra jadi nipis. Rin. Jangan baca tebal. Jadi syakirin. Itu salah. Yang betulnya syakirin. Ujung baru masuk ke nun. Jangan masuk awal jadi syakirin. Itu salah. Ya? Baik, kita dengarkan dahulu ayat ini. Sahabat-sahabat, tarik nafas dahulu insyaAllah. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha. Saya waqaf di sini untuk membantu teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas. Kemudian yang mana yang sampai nafas teruskan. Yang mana yang tidak sampai, sekurang-kurangnya saya ada juga dapat bantu mereka dan ambil daripada wa ja'ala minha. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ
فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. Saya waqaf di situ, saya ambil balik pada la'in ataitana. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Barulah berhenti di situ. Boleh ikut Sekali lagi sahabat-sahabat, tarik nafas dahulu. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Barulah berhenti. Tapi berhenti waqaf, bukan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran, insya-Allah. Kita baca hari ini ayat 188 hingga 195 sahaja. Satu hari, satu muka surat. Biar walau sedikit tetapi kualiti yang kita cari, insya-Allah Sahabat-sahabat, kita teruskan ayat seterusnya. Sebelum itu sekali lagi, yang baru bersama dengan kita, selamat tonton, selamat belajar, insya-Allah. Diharapkan sahabat-sahabat jangan lupa berikan sokongan dengan menekan button share. Kita teruskan ayatnya. Falamma, lam itu sama seperti tadi, wajibul gunnah dengan 2 harakat, ma dia baca 4 atau 5 harakat. Atahuma, a 2 harakat, ta 2 harakat, hu 1 harakat, ma 2 harakat. Salihan, sa 2 harakat, li 1, dan di sini hukum ikhfa hakiki. Tanwin yang tidak selari. Tanwin bertemu jim. Jadi disamarkan di antara nun dan jim itu kadar 2 harakat. Han bunyi macam tu. Han bukan han, asalnya solihan, tapi datang jim. Solihan ja'ala lahu syuraka. 4 atau 5 harakat. Fima, A1, fi 2, ma 4 atau 5 harakat. Atahuma, A2, ta 2, hu 1, ma 2. Kemudian fata'ala Allah. Ini lafaz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hu'am, dengungkan di situ 2 harakat. Ma 2 harakat. Yushrikun, barulah masuk ke nun di hujung itu dengan diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Boleh kita dengarkan dahulu ayat ini, tarik nafas sahabat-sahabat. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun. Barulah berhenti. Baik, so far macam mana diharapkan huraian yang saya sampaikan ini, sahabat-sahabat boleh ikut Siapa ada sebarang komen boleh tulis di ruangan bawah, sama ada terlalu laju, terlalu perlahan ataupun just nice atau bagaimana. Saya mengharapkan komen dan cadangan daripada teman-teman. Jika ada di kalangan kita para asatizah, mohon berikan teguran jika ada kesilapan. Jika ada di antangan kita kawan-kawan kita yang nak belajar, kita kongsikan dengan mereka, insya-Allah Baik. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Ayushriku,
Ya baris depan naik terus di atas shin. Ri ni jadi nipis. Rikuna ma la kha hujung kerongkong. Yakhluqu syai'an. Di sini masuk beserta dengung. Daripada syai'an. Jadi syai'an wahum. Izhar syafawi. Mim mati yang ada tanda mati. Saya dah bagi tahu tadi. Kalau tak ingat apa huruf yang datang lepas mim itu, tengok mim itu ada tanda mati atau tidak. Kalau ada tanda mati, jangan dipanjangkan. Hum. Jangan baca wahum, tapi bacalah dengan wahum. Ha baris dhammah, bunyi hu, bukan bunyi ho. Jadi bila bertemu mim, wahum. Jangan baca wahum. Beza di situ. Ramai orang yang buat kesilapan di situ. Walaupun kesalahan itu bukanlah kesalahan yang besar. Tidaklah sampai jatuh hukum haram. Tetapi adalah kesalahan, tetap kesalahan yang boleh diperbaiki. Wahum yukhlaqun. Kita dengarkan ayatnya. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Dan berhenti di situ, terus pada ayat yang seterusnya. Baik, kita berada pada ayat 192 sekarang ini. 192. Kita baca sampai 195 saja untuk hari ini. Jadi harapkan sahabat-sahabat masih lagi bersemangat. So far macam mana? Masih bersemangat ke tidak? Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Dan jangan lupa yang baru bersama kita dan belum lagi share, kita harapkan teman-teman dapat tekan button share ya, insya-Allah. Kita teruskan ayat ini. Wala yastati'u. Ta dengan ta beza, ya. Tati jangan baca tati jadi ini huruf ta. Ini huruf ta. Ta. Jangan pula ini sebut tati jadi huruf ta ini. Ini huruf ta, yang kedua huruf ta. Wala yastati'una lahum. Izhar syafawi sempurna saja. Nasran. Di sini masuk beserta dengung daripada nasran jadi raw, 2 harakat. Wala 4 atau 5 harakat. Ifa hakiki 2 harakat, samarkan. Anfusahum, izhar syafawi sempurna saja. Yang ifa hakiki dibaca 2 harakat di sini. Jangan baca dengan yang surun, tak betul. Dia kena baca yang surun, yang baru masuk surun. Kita dengarkan dahulu ayatnya. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Barulah berhenti. Okey, teman-teman boleh ikut? Boleh ikut? Saya nak minta belanja satu. Belanja apa? Belanja had. Belanja had satulah. Sekali-sekala minta ni. Bukan senang-senang saya nak minta. Kita berikan hati kita kepada Allah. Kita berikan hati kita kepada Rasul. Kita berikan hati kita kepada Al-Quran. Letaklah cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran ini tertinggi, melebihi segala makhluk. Termasuklah ibu bapa kita, pasangan kita, anak-anak kita. Jangan kita meletakkan kasih sayang sesama makhluk melebihi kasih sayang kita kepada Allah dan Rasul. Itu salahan, bersalahan, dan boleh jatuh kufur nanti. Hati-hati. Baik, kita nak teruskan ayat seterusnya. Wa in, di sini disamarkan 2 harakat. Ifa hakiki. Wa in tad'uhum, tad ada lantunan di sini. Khala surah. Tad pepeskan mulut. Jangan bulatkan jadi tad. Tak betul. Pepeskan. Tad'uhum, idhar syafawi. Ilal, lam dari atas naik terus di atas lam yang bertanda mati ini. Ilal huda la yattabi'ukum. Yattabi'ukum. 2 harakat dan kum. Waqaf itu. Kemudian ada waqaf jaiz di sini, boleh berhenti. Sawa'un. Wa itu dibaca 4 atau 5 harakat. Izhar halqi. Yang tulis macam 69 ini hukum izhar halqi, ya. Yang tulis macam 99 itu sama ada ikhfa hakiki ataupun idgham, ya. Itu bezanya.
Kalau teman-teman nak belajar dengan lebih detail satu persatu. Sebab apa? Bila saya baca dalam satu ayat ni banyak hukum-hukum yang terlibat. Jadi saya terpaksa beritahu semua. Tapi kalau teman-teman nak belajar satu persatu dengan lebih tersusun dan contoh-contoh yang cukup, jadi tunggu sehingga akhir pelajaran saya akan kongsikan bagaimana kami dapat kirimkan buku asas dan tajwid ke rumah anda untuk membantu anda belajar balik daripada asas, insya-Allah. Sawa'un 'alaikum Idhar Syafawi. Ada'autumuhum Idhar Syafawi. Sekali lagi, mim mati yang ada tanda mati. Sempurna saja terus masuk. Ifa hakiki di sini 2 harakat. Tum Idhar Syafawi. Sekali lagi, mim mati yang ada tanda mati, sempurnakan saja. Terus masuk. Samitun. So 2 harakat. Samitun. Dan ma'ari li sukun di waqaf sekurang-kurang 2 harakat. 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan ayatnya. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ada'autumuhum am antum samitun. Kemudian barulah waqaf di situ. Boleh? Masih bersemangat? Siapa nak minum air silakan ya. Santai-santailah kita belajar ini. Jangan tension-tension. Muka kena senyum ya. Kita belajar dengan hati yang tenang, insya-Allah. Dan saya yakin dan percaya Allah sedang menurunkan sakinah ke dalam hati tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Apa itu sakinah? Sakinah itu ketenangan. Allah sedang berikan ketenangan di dalam hati kita kerana kita sedang bersama dengan Allah sekarang ini. Kita sedang mengingati Allah melalui ayat-ayatnya. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu, sekali lagi saya rayu kepada teman-teman yang ramai-ramai bersama dengan saya ini, yang dah tekan pun boleh tekan lagi share, insya-Allah. Kita ramai-ramaikan insya-Allah yang dapat belajar mengaji Al-Quran ini. InsyaAllah kita jadilah ejen kepada penyebar dakwah Islam ini. Semoga Islam ini terus mekar dan mewangi di dalam masyarakat kita. Kita teruskan ayat seterusnya. Dengungkan di sini 2 harakat, wajibul gunnah. Jangan baca innal ladzina tad'u. Tak betul. Yang betulnya ialah innal ladzina tad'u. Tad ada lantunan. Unami. Ifa hakiki di sini 2 harakat. Min dunillah. Lafz jalalah dibaca nipis di sini 2 harakat. Dunillahi ibadun. Dun. Jangan baca dun. Dun. Dun amsa. Idhar Syafawi. Terus masuk. Sa di ujung lidah. Salukum. Dan matikan di sini kalau kita nak waqaf. Kalau kita nak wasal pun dia tetap mati kerana mim itu ada tanda mati asli. Baik, kalau waqaf di sini terus ibtidak pada fad'uhum. Fad ada qalqalah, 2 harakat dan hum Idhar Syafawi. Falyastajibu lakum. Falyastajibu lakum Idhar Syafawi. Ifa hakiki 2 harakat. Ifa hakiki 2 harakat. Tum Idhar Syafawi, sempurnakan saja. Sadiqin. Barulah berhenti. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Barulah berhenti. Okey, kita ada sekarang ni pada kedudukan ayat yang terakhir untuk hari ini. Diharapkan sahabat-sahabat bertambah semangat. Jangan ujung-ujung ni jadi down. Jangan layu lagi. Jangan layu lagi. Kekal bersemangat. Kekal bersemangat. InsyaAllah. Nanti selesai habis semua satu persatu. Kita baca sama-sama semua ya. Daripada awal ayat 188 hingga 195. Kita lihat ayat ini dahulu. Alahum.
Jangan baca hum tapi hum. Ha baris dhammah bunyi hu, bukan bunyi ho. Alahum ar. Ra ni jadi tebal. Ar. Jangan baca ar. Tak betul. Kita baca ar. Sebab itu saya tidak menggalakkan sahabat-sahabat baca Al-Quran ataupun belajar mengaji Al-Quran menggunakan Al-Quran bahasa Rumi. Kerana apa? Dia agak complicated. Sebab huruf hijaiyah ni dia punya sebutan makhrajnya tak sama. Kita nak eja mustaqim. Macam mana nak eja dalam bahasa Rumi? Payah kan? Kalau tak jadi mustaqim nanti. Mustaqim. Jadi oleh itu sama juga di sini dia baca ar, jangan baca ar. Arjulwi. Dia masuk beserta dengung di sini 2 harakat. Daripada lun jadi lui. Yamshuna biha. Alahum arjulu yamshuna biha. Kemudian am lahum aidi yabdi. Masuk beserta dengung di sini 2 harakat. Yab ada lantunan. Tishu. Ta baris bawah bunyi ti. Jangan baca tishu. Kalau tishu jadi huruf ta. Ti. Yabtishuna biha. Kemudian am lahum a'yunui. Di sini masuk beserta dengung 2 harakat. Qalqalah. Yubsiruna biha. Sa baris bawah bunyi si, bukan bunyi si. Kalau bunyi si jadi huruf sin nanti. Hati-hati. Yubsiruna biha. Kemudian am lahum idhar syafawi. Adha. Ujung lidah. Adhanui. Masuk beserta dengung di sini. Yasma'una biha. Kemudian qulid'u. Ada lantunan di sini. Qulid'u syuraka'akum. Ka itu dibaca 4 atau 5 harakat. Kum idhar syafawi sempurna saja. Thum di sini dengungkan 2 harakat. Wajibul gunnah di situ. Thumma kidu. Ki 2 harakat, 2 harakat. Nifalatu. Ifa hakiki di sini 2 harakat. Dhirun. Dan kemudian diwaqafkan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Boleh kita dengarkan dahulu ayatnya. Maafkan saya, hari ini ada kesihatan agak sedikit terjejas. Baik, semua dah bersedia, kita tarik nafas dahulu. Alahum arjulu yamshuna biha. Am lahum aidi yabtishuna biha. Am lahum a'yunu yubsiruna biha. Am lahum adhanu yasma'una biha. Qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Alhamdulillah. Baik, sekarang ini tanpa melengahkan masa, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 188 hingga 195 pada muka surat 175. Diharapkan sahabat-sahabat semua yang nak buka Al-Quran boleh buka ya. Yang mana tidak, jangan bimbang, kita akan bawakan ayatnya sebentar saja lagi. Sebelum itu sekali lagi saya nak ajak teman-teman, sebelum kita mulakan bacaan ya, bantu saya dengan menekan button share. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani
السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman dirahmati Allah. Diharapkan perkongsian saya yang sedikit ini dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jadi teman-teman yang mana yang nak belajar dengan sampai khatam bersama dengan saya dan kawan-kawan yang lain, insya-Allah boleh set waktu-waktu yang saya beritahu tadi. Dan juga bagi mungkin ada teman-teman yang merasakan, Ustaz, saya nak perbetulkan kembali makhraj huruf saya, ada yang masih lagi keliru, ataupun yang nak belajar balik hukum-hukum tajwid seperti nun mati, mim mati dan pelbagai lagi hukum-hukum tajwid. Saya nak mengajak teman-teman, selain daripada mengikuti live ini, marilah menjadi ahli cepat Quran. Kerana apa? Kepada ahli cepat Quran kita kirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid ke rumah. Saya yakin dan percaya ramai yang bersama dengan saya ini
yang telah menjadi ahli cepat Quran, mungkin teman-teman yang telah jadi cepat Quran mungkin boleh berikan sedikit feedback, maklum balas bagaimana setakat ini, selama ini menjadi ahli cepat Quran, bagaimanakah kualiti bacaan, adakah peningkatan ataupun sebagainya. Mungkin tulis sedikit di ruang komen ya. Yang belum lagi mendapatkan buku ini, bukan sekadar buku, kita berikan juga rakaman buku tersebut. Kita telah rakamkan daripada awal muka surat pertama dan muka surat akhir buku tajwid ini. Alhamdulillah ada hampir 200 video pelajaran sahabat-sahabat, satu muka surat satu video. Kita huraikan daripada asas, macam mana cara untuk menyebut huruf, bagaimana menyebut harakat dan sebagainya, tanda mati, tanda sabdu, begitu juga hukum-hukum tajuk dan lain. Bagi yang mereka daftar hari ini, kita berikan 3 bonus tambahan. Yang itu, pertama, kita berikan e-book nota ringkasan tajwid. Yang kedua, kita berikan rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan daripada masa ke masa. Di sana ada hampir lebih daripada 600 video pelajaran campur dengan 200 buku rakaman asas dan tajwid. Ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 ya, bukan 8 video, bukan 80, 800 video. Jadi jenuh belajar lah orang Kedah kata. Jadi yang penting istiqamah, teruskan belajar. Satu hari satu pelajaran. Macam kita belajar ini, satu hari satu muka surat, insya-Allah. Jadi yang mana nak belajar balik daripada asas, kita juga berikan bonus yang ketiga, kita berikan eksklusif konsultasi. Maksudnya sahabat-sahabat ada persoalan, ada pertanyaan, kita boleh buat video call di mana saja berada di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana saja teman-teman berada. Alhamdulillah kita telah menerima pendaftaran keahlian daripada ramai rakyat Malaysia, bukan saja di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Indonesia, Brunei, dan juga mungkin ada beberapa ahli cepat Quran yang tinggal di Amerika dan England, dan ramai banyak lagi lah Australia dan banyak lagi negara-negara yang lain. Jadi yang belum lagi jadi ahli, saya nak mengajak teman-teman, marilah menjadi ahli cepat Quran. Ada 3 cara untuk mendaftar. Boleh komen di ruangan bawah sekarang, nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak jadi ahli, komen sekarang di ruangan bawah, nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat boleh print screen apa yang saya nak tunjukkan sekarang ini, nombor telefon kita, nombor WhatsApp kita 011162177797. Itu nombor hotline kita. Sahabat-sahabat boleh berhubung, bertanya selepas ini bagaimanakah cara untuk melakukan pendaftaran. InsyaAllah admin kami sedia untuk membantu anda melakukan pendaftaran dan mendapatkan 2 buah buku serta rakaman yang saya nyatakan tadi, InsyaAllah ya. Ataupun yang ketiga, cara yang ketiga, sahabat-sahabat boleh terus buat pendaftaran di laman web www.cepatquran.com. Saya ulangi, laman web kita www.cepatquran.com. Ya, kalau sahabat-sahabat nak daftar, itulah 3 caranya. Komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun hubungi kami, ataupun nak bercakap dengan saya sendiri atau sebagainya, boleh set appointment dahulu di nombor tersebut, ataupun boleh terus daftar di www.cepatquran.com. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, berapa yuran keahlian ni Ustaz? Pertama, saya nak bagi tahu dengan jelas di sini, tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Yuran untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Saya beritahu sekali lagi, sekali saja seumur hidup. Berapa agak-agaknya sahabat? 2 buah buku, 800 rakaman, konsultasi seumur hidup. Kita ada grup Telegram dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang kita berikan kepada ahli cepat Quran. Bukan 10,000, bukan 5,000, bukan 1,000, bukan 500. Untuk hari ini kita berikan tawaran yang sangat istimewa. Even bukan RM300. Untuk hari ini keseluruhan tersebut dan yuran keahlian seumur hidup hanyalah RM270 sahaja. Jadi sahabat-sahabat yang belum lagi jadi ahli, marilah bersama saya dan ahli cepat Quran yang lain untuk kita teruskan bahtera kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Kos yang kita kenakan sebagai yuran ahli bukanlah harga ilmu tersebut. Saya beritahu awal, kerana ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya kenakan kos bagi buku dan beberapa kos-kos penyelenggaraan perjalanan kelas kita sahaja. Even itu bukanlah kos rakaman, kerana nak siapkan rakaman 800 video itu menelan belanja lebih daripada RM270. Tapi untuk sahabat-sahabat, hari ini kita berikan tawaran yang sangat istimewa, hanya RM270 seumur hidup. Jadi apa tunggu lagi? Kontak kami, hubungi kami segera untuk mendapatkan 2 buah buku tadi serta rakaman bacaan Al-Quran dan rakaman buku tersebut, serta banyak lagi keistimewaan kepada ahli cepat Quran. InsyaAllah selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak belajar menjadi ahli
boleh tonton untuk ketahui apakah pendekatan yang terdapat dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. Dan di kesempatan ini juga saya nak kongsikan bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Kuala Lumpur, Wangsa Maju yang nak datang belajar di pusat pengajian kita, boleh hubungi kita di nombor yang tertera tadi ya, 0111621797. Baik, insya-Allah saya rasa setakat itu dahulu perkongsian saya untuk hari ini. Kita berjumpa lagi dalam sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sekali lagi saya ingatkan, esok hari merupakan bacaan ayat yang terakhir bagi surah Al-A'raf. Selepas itu kita akan masuk surah yang baru. InsyaAllah sesungguhnya yang baik, yang sempurna hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.